Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Apa khabar tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah taala sekalian? Semoga kita terus bersemangat untuk meneruskan puasa di bulan Ramadan 1441 Hijrah 2020 Masihi. Ada orang yang mempunyai beberapa kemahiran tertentu. Ramai daripada kita mempunyai beberapa kemahiran tertentu. Okey, ada orang yang mahir main bola. Cuba tengok Cristiano Ronaldo, kan? Cuba tengok Ronaldinho, kan? Macam mana gaya gelecek bola yang jarang kita jumpa, kan? Mereka boleh buat. Apakah tingkatan kemahiran, how they develop tingkatan kemahiran mereka? Datuk Lee Chong Wei badminton, kan? Datuk Lee Chong Wei badminton. When we talk about badminton, Malaysia Datuk Lee Chong Wei, kan? China kita ada Lin Dan Lee Chong Wei, Lee Chong Wei. Bila ditanya kepada Lin Dan, siapa pesaing anda yang sangat rapat, kan? Confirm jawapan dia, it is none other Datuk Lee Chong Wei. Okey, kita ada melihat imam dalam masyarakat kita, di surau, di masjid, kan? Imam ni mahir, bacaan dia baik, kan? Hafalan dia bertambah, kemudian cara dia berkomunikasi dengan masyarakat elok, kan? Itu termasuk dalam pemimpin, kan? Kita tengok YB, kita tengok pemimpin parti politik, kan? Dia bercakap sangat mudah, kan? Kita nak cakap depan orang pun sangkut-sangkut, kan? Kadang-kadang. Okey, so kemahiran adalah sesuatu yang dibina, develop. Okey, talent mengikut kajian, talent adalah 20%, kan? Sedangkan 80% adalah kemahiran yang dibina. We are consistently developing our specialties ataupun kita punya expertise. Cikgu bukan senang, tuan. Cikgu nak ajar budak tadika, cikgu nak ajar budak sekolah rendah, cikgu nak ajar budak sekolah menengah. Hai, pening kepala. Nampak tak? Pening kepala, kan? Budak-budak sekarang nak belajar ke tak nak belajar? Kan? Terlalu kreatif, dia tak nak belajar pun. Dia tak nak ikut peraturan yang straight tu, iaitu masuk sekolah, ada exam, kan? Dia malas, kan? Tapi bila dibagi phone, dia nak, kan? So cikgu-cikgu perlu lebih kreatif untuk menangani pelajar-pelajar yang terlalu kreatif ni. Betul tak? Cikgu. Jadi cikgu bukan senang, dia memerlukan kemahiran. Siapa yang baru jadi cikgu, pening kepala. Kalau anda pening, kan, terus layan pening tu, tak jadi cikgu lah, kan? Pergi berniaga pula, kan? Okay? Engineer, ada engineer yang mahir. Engineer yang mahir 10 tahun, kan, dia jadi senior engineer, kemudian dia jadi manager, mahir, sangat mahir dengan dalam bidang oil and gas, dalam bidang electrical and electronic, dalam bidang pembuatan manufacturing dan sebagainya. Engineer ada yang mahir. Tukang sembelih, kita pun pelik tengok tukang sembelih, kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia sembelih. So kita macam mana lah dia buat ni. Mula-mula dulu, saya tahun 2012 diangkat menjadi, dilantik menjadi imam Qari'ah. Waktu tu umur agak muda lah, yang kita pun alamak, kan? So kita belajar pelan-pelan. So bagaimanakah sesuatu kemahiran itu dibina, kan? Tukang potong buah, saya ingat lagi dulu saya kerja di Daya Bumi, pada tahun 2009. Pada tahun 2009 saya bekerja di Daya Bumi. Bawah tu ada satu kedai buah, kan? Kita ni sebagai suami kat rumah, kan, beli betik, beli pelam, beli tebikai, kan? Tebikai kita potong macam tu, kita potong, kan? Okey. Mempelam kita kena tak boleh pakai pisau yang ada double tu macam timun tu, tak boleh. Pelam dia kena ada pisau betul. Dia bukan pisau ada lapis yang boleh hiris kulit timun tu, tak. Pelam ni kita kena potong macam tu, cantik, kan? Dia perlukan kemahiran. Nampak tak? Kemahiran perlu di-develop. Saya tengok dekat bawah Daya Bumi tu, orang yang jual buah tu, kan? Dia buat potong buah betik tu macam mesin. Tuan-tuan faham tak? Siapa yang pernah kena kerja kilang, macam mesin tu, dia ambil buah, dia ambil betik tu, habis, kan? Dah togel lah buah tu. Lepas tu dia potong, buang biji, masuk bungkus. Tu saya cakap macam di kilang, macam it has been automated, okay, by a proper processes, kan? Dia ni orang ke robot? Nampak? Kemahiran perlu dibina, tuan-tuan. Okey, kemahiran perlu dibina. Baik, saya ada satu, kami di LSI Consulting ada simple framework yang kalau kalau kita
susun dengan baik, maka development kita akan menjadi baik dan kita boleh mahir dalam sesuatu. Dia bermula dengan tajuk hari ini ialah paksa. Ada orang cakap paksa, tak apalah, orang KL paksa kan. Saya orang Penang, paksa. Paksa. Lepas paksa, kita akan membiasakan diri dengan sesuatu, kan? Di proses dia. Dan seterusnya ialah selesa, kan? Ada satu lagi iaitu yang keempat. Saya akan bagi tahu di hujung sesi kita pada hari ini. Okey? Baik, kita bermula dengan paksa. Okey? Baik, cuba tengok Anda dulu belajar kereta dengan motor kan, masa nak ambil lesen. Macam mana mula-mula belajar kereta? Sebelum pergi pusat latihan memandu. Saya dulu pergi dekat Batu Sembilan, Ulu Langan, Batu Sembilan, kan, Metro Driving Academy. Okey, baik. Bagaimana mula-mula belajar kereta? Kan? Encik tengok mirror. Kan? Tengok mirror cermin pandang belakang, betul kan? Okey, encik tolong hijau. Waktu saya dulu kancil manual. Lama dah, tak ingat dah nombor apa. Kan? Okey. Kemudian adjust, buka tingkap, cermin pandang sisi. Kan, cermin pandang sisi. Lepas tu seat belt. Kan? Lepas tu seat belt. Okey, lepas tu tekan clutch. Mula-mula lepaskan handbrake sambil tekan brake. Nampak tak? Berapa saat untuk membiasakan diri ini? Lama. Mula-mula belajar motor, saya ingat lagi, saudara saya pinjam motor abang. Nak belajar motor dekat kampung. Kan? Belum masuk gear lagi ni. Dia tekan gear, terloncat macam kita mula-mula belajar kereta dulu. Betul tak? Kadang-kadang tak habis gear kan. Pijak handbrake, lepas handbrake dia masih ada gear, dia terlepas ke depan. Kan? Saudara saya tu pinjam motor abang tu tengok dia berlatih motor tu. Kan? Masuk gear 1, terloncat, langgar reban ayam. Allah Rabbi. Kecoh ayam tu, habis pecah reban dia. Kan? Abang saya tengok motor dia. Allah. Okey? Baik. Bermula dengan paksa, development dia bermula dengan paksa, tuan-tuan. Kadang-kadang kita perlu memaksa diri kita. Kita cuba tengok orang buat sales dalam organisasi. Kita LHI Consulting buat training dengan satu bank, team RSA. Kan, Retail Sales Advisor. Kan, mereka ni buat sales. Okay? Kalau hari Isnin sampai Jumaat mereka tak ada habis. Kalau mereka pergi training hari Jumaat ataupun hari Khamis, hari Jumaat habis. Kita buat training dengan mereka ni, team building, hari Jumaat, Sabtu, Ahad. Jumaat tu pun mula dekat petang. Pasal kalau mereka tiada di branch ataupun tidak buat sales, maka dia tidak akan memberi return of investment ataupun ROI, keuntungan kepada syarikat. Buat sale bukan senang, tuan. Buat sale ni nak mula convincekan orang, nak mula bercakap, nak hilangkan malu, nak convincekan orang, bukan senang. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sales mungkin kosong, tak ada sales. Kan? Kita pernah ada rakan yang 11 bulan, setahun tak ada sales. Kan? Kita rakan-rakan sales yang lain pun dah macam, Allah, macam mana dia ni, kau boleh, tapi aku. Paksa. Kan? Paksa kerana jika anda minat tentang sesuatu, anda mesti bermula dengan paksa. Dan anda fikirkan sesuatu kebaikan, anda bermula dengan paksa. Kawan saya kerja programming. Programming tu ada programming depan komputer tu kan. Ada if else, bla bla bla, ada loop lah, apa benda kan. Orang programming ni kan, masa semayang pun duduk programming lagi. Okay, run, execute kan. Allahu Akbar, run, execute. Sami'allahu liman hamidah, if else. Masa buang air besar pun duduk if else. Ni programming. Programming ni, kawan saya seorang, dia berlatih pelan-pelan. Tetapi dia minat. Bila dia minat, dia bukan dah paksa tau. Dia pergi terus ke tahap yang kedua, iaitu dia cuba membiasakan diri dengan mula-mula memaksa diri. Saya mula-mula dulu kerja QA, Quality Assurance dekat Kilang. Kan? Kena deal dengan 2P lah, tuan-tuan. Tuan-tuan perempuan pun tahu 2P. People dan proses. Kan? Mula-mula dengan people. Ini yang akan develop kita punya people skill. Kan? Mula-mula kita ramah tamah dulu, kita cakap apa khabar. Tak boleh datang-datang dekat operator tu. Saya kat bawah saya ada dalam berbelas operator. Saya bekerja di Petaling Jaya dulu mula-mula. Okay? I am starting developing my people skill. Kan? Tak boleh terjah cakap kerja. Saya engineer. Kerja mana? Dah siap belum? No. Okay? Boleh buat macam tu, tetapi EQ anda akan menurun. Leader, EQ, kalau nak develop EQ, anda perlu people skill dahulu. Iaitu emotional
quotient. Baik, saya mula membiasakan diri. Okey, baik. Pergaulan kita di sekolah menengah, di universiti, dalam masyarakat, dengan jiran akan membantu kita di tempat kerja. Okey, maka saya membiasakan diri, paksa diri untuk developing people skill, say hi, assalamualaikum, apa khabar semua, okey, baru masuk hal kerja kan. Untuk proses saya pun mula belajar daripada operator, mula belajar humblekan diri tuan-tuan. Ini tengah fasa paksa kan, humblekan diri untuk belajar daripada supervisor, daripada technician, walaupun kita engineer. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Taala sekalian, Quran mula belajar dengan bertatih. Budak-budak tak apa kan, Bismillahirrahmanirrahim kan. Dia orang seronok dah kat sekolah. Ini yang kita ni umur 27, umur 35, umur 48, umur 55 masih bertatih. Ni orang besar. Cabaran dalam fasa paksa ni untuk Quran ialah ego. Betul atau tidak? Ego untuk mula membuka Iqra. Abata fajaha hadatha fabatha. Nampak tak? Untuk belajar tu abata sajaha kha, dia malu. Tuan-tuan, bukan saya nak marah, tapi tolong jawab dengan Allah Taala di hari akhirat. Saya malulah ya Allah, umur dah 50, 40, 35 nak belajar dengan ustaz. Cuba jawab macam tu dengan Allah Taala. Kan? Maka sebelum kita disoal oleh Allah, maka paksa diri kita untuk belajar. Tak apalah kalau mula dengan bertatih. Kan? Janganlah dikenang lagi kisah-kisah lalu yang kita malas belajar. Tak apa. If you are at the age of 50 or 60, belajar. Ustaz-ustaz sedia. Kami macam di Surau Bandar Putera 2 Kelang pun kami bersedia menerima pelajar-pelajar. Tinggal lagi orang yang tak nak belajar. Kan? Kita buka kelas dan sebagainya. Kan? Mula Iqra, tajwid pelan-pelan. Kan? Makharijul huruf. Kan? Makhraj huruf keluar macam mana. Melainkan memang anda dah cuba 6 bulan, dah cuba setahun tak dapat juga. Kan? Itu ulama qura bagi tahu, itu dimaafkan. Dimaafkan. Saya masa kerja dekat Daya Bumi dulu, kami ada ustaz, nama Ustaz Ibrahim. Ustaz Ibrahim dia mengajar tajwid. Dia bermula dengan Iqra, tuan-tuan. Kami yang dah lancar Quran ni, buka Iqra balik. Rupanya di sebalik ba, ta, tha, ja, ada makharijul huruf, makhraj tempat keluar huruf yang hak, yang memberi hak kepada setiap huruf. Nampak tak? Kemudian kami panggil ada seorang Abang Man. Dia ni office boy lah. Dia buat kerja-kerja macam supporting kan. Supporting iaitu kadang dia photostat kan dan sebagainya. Dia ni belajar juga. Umur dah 54 tu. Sikit lagi nak pencin kan. Tengah belajar kan, Allah Taala sayang dia meninggal. Ustaz kami, Ustaz Ibrahim bagi tahu apa? Kan? Semoga Abang Man meninggal di dalam mempelajari kalamullah. Subhanallah. Di dalam mempelajari kalamullah. Kita masih lagi dalam fasa paksa. Solat on time. Saya tanya tuan-tuan, solat on time kena paksa tak? Kena. Nampak tak? Okay? Kalau kita terlalu sibuk, when we get involved in meeting, let's say a very important decision to be made, kan? Lepas tu kita punya alarm waktu solat dekat handphone, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asar. Dia tengah meeting ni, tengah bagi solution yang ketiga, kemudian nak tentukan PIC siapa, kemudian time to deliver dan juga remarks siapa kan. Kita pun okey. Solat on time, kalau waktu yang agak kritikal, anda ada urusan lain yang boleh mengganggu anda punya fokus di dalam solat, okey, tak apa lah. Jadi maafkan, tapi janganlah sengaja melewat-lewatkan. Ini untuk yang tiada kerja ataupun agak free di rumah hari Sabtu Ahad. Ni zaman PKP ni kan, kadang-kadang work from home. Kadang-kadang ada waktu solat tu kita tak ada meeting online pun. Betul tak? Kemudian azan. Okey, baik. Kita ada dua pilihan. Melengahkan terus ambil wuduk. Yang mana anda pilih? Sebenarnya it is a choice. Life is a choice. Maka paksa. Okey, siapa yang nak mulakan sesuatu, amal soleh, skill dalam bekerja, skill berorganisasi, mulakan dengan paksa. Sedekah paksa tak? Paksa. Walaupun bermula dengan RM1 lah tuan-tuan. Hari ni RM1 lah. Allah, hai. Nak bawa sekupang, bawalah sekupang kan. Ada orang malu kan. Tabung surau, tabung masjid, dia besi. Masuk 10 sen, 20 sen, sekejap dia berbunyi. Tung. Maka dia bawa lah RM1. Kan dia bawa RM1. RM1 bunyi tak? Tak bunyi pasal dia kertas.
Kan? Pepatah Melayu, kalau tak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. Ini paksa, paksa, paksa. Tuan-tuan, bagaimana nak memotivasikan diri masa memaksa dalam sesuatu ni? Kan? Amal soleh, pekerjaan, skill yang anda nak develop, kan? Okey, antaranya ialah ayat dalam Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan ubah keadaan sesuatu kaum kecuali kaum itu mengubah keadaan mereka. Bermula dengan paksa. Paksa. Itu perkataan yang mudah. Yang mudah. Ini bukan fix punya framework, tetapi kita sarankan kepada tuan-tuan perkataan yang mudah. Baik, kita buat Culture Transformation Program. AirAsia Consulting terlibat dengan Culture Transformation Program dalam beberapa buah organisasi, sama ada small scale, medium scale ataupun big scale. Kita pernah terlibat dalam 30 manpower, okey, 500 orang pekerja dengan 1000 employee, okey, 17,000 employee dan 35,000 employee, okey. Baik, CTP ni Culture Transformation Program, untuk sustain, untuk menjaga kita punya nilai-nilai baik dalam Culture Transformation Program, kita membuat beberapa inisiatif. Di antaranya, contohan, di antaranya untuk menggalakkan pekerja berbahasa Inggeris. Kan? Kita buat English Day. Dalam seminggu kita ambil satu English Day. Allah, hai. Lawak lah tuan-tuan. Kita buat dalam satu jabatan kerajaan. Mereka postkan video di Terengganu sana. I think I don't want to make this out. Tapi dia cakap juga. Masya Allah. Masya Allah. Dia nak presenting something pada bos dia, kan, iaitu presenting ideas ke bla bla bla, kan. Tapi dia cuba cakap English dan orang rakam sebagai salah satu daripada bahan reports untuk Culture Transformation Program dan dihantar kepada konsultan. Kemudian kita tengok Allah ketawa berdekat-dekat, tapi hormat kita datang kerana dia bermula dengan paksa. Bermula dengan paksa. If you want something you never had, you have to do something you've never done. Okay, baik. Seterusnya kita akan ke step yang seterusnya, iaitu biasa. Dan tadi apa? Paksa. Sekarang biasa. Okey tuan-tuan, kebanyakan manusia yang minat dengan sesuatu, dia bermula daripada biasa, bukannya paksa. Kerana dia dah memaksa diri dia secara automatik untuk membiasakan diri dengan sesuatu habit yang baru. Cuba tengok kita naik kereta dengan motor. Kan? Dah biasa dah. Okay? So, psikologis menyebutkan, cuba tengok orang naik kereta, orang naik motor. Masuk kereta, pam, siap, kereta jalan. Kita sedar tak apa yang kita buat? Kadang-kadang tak sedar pun. Sebab apa? Dia dah masuk di dalam original habit ataupun subconscious mind. Minda separa ataupun minda di bawah sedar. Iaitu kita buat sesuatu secara automatik. Kan? Bawa motor, pam, jalan aja. Kan? Pam, jalan aja. Baik, berniaga nasi lemak. Mula-mula paksa diri. Kan? Kami ada ramai dekat Bandar Putra 2 Kelang ni, ramai peniaga nasi lemak. Dan sekarang PKP ni mereka survive dengan perniagaan online. Kan? COD hantar delivery 4.5, 5.5, kan. Dulu ada mula-mula ada seorang peniaga ni, kita respect dia, saya tak nak bagi tahu nama. Okey, dia berniaga macam-macam. Akhirnya dia berkemahiran dalam perniagaan sate ikan, tuan-tuan. Sate ikan dia sedap. Dia jual dekat budak sekolah, sekarang ni dia jual online lah. Alhamdulillah, kita doakan perniagaan dia. Okey, bermula dengan paksa, maka peniaga yang dah biasa ni, dia akan suka untuk berniaga. Sesuatu yang kita dah biasakan diri kita dalam sesuatu kemahiran, kita akan membiasakan diri kita. Dulu waktu kat universiti, saya ada kawan seorang nama dia Yam ni, saya tengok, aku pelik dengan hang ni. Kenapa? Yam ni tempat kawan-kawan universiti refer, okey, untuk membaiki motosikal. Dia punya rumah sewa tu dah jadi bengkel, tuan-tuan, dengan minyak dia, dengan spana dia. Saya jumpa Yam hang ni macam mana ni? Terror hang pomen kan, student kan. Tengok ayat yang aku mula dengan biasa-biasa je kan. Mula-mula turun enjin EX5 dulu kan. Lepas tu aku try turun enjin RZ kan. Lepas tu advance sikit, masa motor panas 125Z keluar dulu, aku try turun enjin. Bahasa dia turun enjin lah, aku pun tak faham turun enjin tu apa. Tapi turun enjin, godek repair kan. Okey, ada bantuan pomen dekat pekan tu sikit. So dia dah jadi pandai. Dia mula terbiasa dengan sesuatu yang bermula dengan paksa. Sembelih. Saya diangkat menjadi imam dulu dalam 2013. Maka bermula dengan terpaksa Allah Taala letakkan kita di dalam satu jawatan penting dalam masyarakat. Kan? Sembelih ni
Saya bermula dengan 2000, subhanallah, sekarang 2020, 2019, 2018 dulu saya cakap pada diri, Omar beli parang, cari parang, saya pergi buat parang. Kan, bukan beli parang, saya buat parang. Kan, pergi pada tukang yang buat parang tu, kemudian dia design parang accordingly ikut tangan saya. Kan, okey, parang. So parang, okey, belajar, tapi the moment yang first sekali sembelihan tu, itu yang memerlukan courage ataupun keberanian. Saya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya zoom 1, 2, 3, 4. Leher complete, putus. Dengan urat merih dia apa semua. Subhanallah. Waktu itu orang panggil sebagai the turn around. Okay, the moment kita mengalami satu fasa perubahan dalam diri kita. Hari ini saya dah sampai bukan biasa saja tetapi selesa. Tertunggu-tunggu pula bila ada lagi kesembelihan, bila lagi ada sembelihan. Ini Ramadan, kan? Kemudian 2 bulan lagi nanti insya-Allah kita akan sambut raya korban. Itu saya tertunggu-tunggu. Parang di rumah saya itu tertunggu-tunggu sembelihan yang seterusnya. Tuan-tuan, begitu juga dengan Quran. Kan, begitu juga dengan Quran. Tuan-tuan bermula dengan merangkak. Ini bulan Ramadan, ramai orang tadarus. Kan, ramai orang tadarus. Tadarus adalah fasa untuk kita membiasakan diri dengan Quran. Kalau anda tidak membiasakan tadarus di luar Ramadan, maka Ramadan menjadi batu loncatan anda. Ramadan menjadi batu loncatan anda. Kan, tuan-tuan, Ustaz Numan Ali Khan. Kan, Ustaz Numan Ali Khan dia bagi tahu macam mana nak mula develop kompetensi ataupun habits untuk pergi subuh berjamaah. Bagaimana? Saya sangat terperanjat dengan jawapan dia. Jawapan dia bagi tahu subuh berjamaah ni untuk orang lelaki, untuk ketua keluarga, untuk orang lelaki, developing your SQ, spiritual quotient. Baik. Bermula dengan dalam seminggu pergi sehari je. Kan? Sehari solat subuh berjamaah. Maintain seminggu sekali. Bukan saya suruh, tetapi cara nak bermula. Okey, pada siapa yang telah membiasakan subuh berjamaah, itu dah biasa. Okey, baik. Nak membiasakan, okey, pergi sekali dalam masa seminggu. Okey, lepas tu anda akan dapat merasai keindahan subuh berjamaah. Maka anda akan mula dengan 2 hari seminggu dan akhirnya insya-Allah istiqamah. Okey, anda akan sampai ke tiap-tiap hari insya-Allah. Tetapi masih ada lagi kegagalan. Itu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buat apa ni? Latihan kompetensi dengan syarikat air. Kan? Kemudian kita interview peserta. Ada baru ni saya interview seorang peserta. Kita mengajar modul non-executive development program kita. Kemudian soalan yang kita tanya tu selepas dia melalui fasa latihan tu, kita tanya, ada interview kan, tuan, apa yang tuan dapat belajar ataupun amalkan, praktikkan dalam hidup ni kita punya latihan dalam pembangunan organisasi, organizational development. Tuan-tuan tahu tak, jawapan mereka sangat menyentuh hati saya seorang ni. Dia simple je. Okey, dia ni lead inspector cari bocor. Ni syarikat air cari bocor. Dia inspector cari bocor, cari kebocoran air. Kan? Cari kebocoran air. Dia jawab selamba je, tuan Cik Omar, saya belajar proaktif Proaktif, saya ingat lagi dia cakap busy waktu lapang, tenang waktu krisis. Sekarang ni, lepas balik daripada kedai kan, ini sebelum PKP lah lepas balik daripada kedai, lepas balik daripada kenduri, lepas balik daripada pergi mana-mana, saya isi minyak dulu. Sampai isteri saya pelik, bang, kata nak balik tadi, kenapa pergi isi minyak pula? Jawapan brother ni tadi, dia bagi tahu isteri dia, tak apa, kita tak tahu bila kereta nak habis minyak dan kita tak tahu bila ada krisis atau emergency. So abang isi dah penuh dulu. Allahu Akbar. Satu habit yang kita nampak kecil. This is small matter that matters. Kan? Kalau diamalkan, dia ada impak yang sangat besar. Okay? Kita mempromosi culture transformation program, kita mempromosi satu kompetensi dalam organisasi iaitu innovation. Okay? Dan nasihat kita kepada organisasi apa? If you want to inculcate innovation, eradicate blames. Okey, baik. Kalau anda nak membudayakan inovasi dalam syarikat ataupun dalam organisasi, hapuskan tabiat menyalahkan orang lain. Itu satu tajuk yang besar untuk kita bincangkan kemudian. Baik, jom kita masuk fasa yang ketiga. Selesa. Kan, selesa. Dulu saya quality assurance dekat kilang. Kan, mula-mula belajar proses, mula-mula belajar bagaimana nak interaksi dengan orang, dengan manusia, dengan people kan. Lah kan, masuk production line tu, Assalamualaikum.
Wow, brother. Apa khabar? Seronok. Dia jadi seronok. Dia jadi selesa, tuan-tuan. Nampak tak? Saya dulu QA, quality assurance ni, part time job dia apa? Part time job dia auditor. Part time job auditor. Auditor ni, orang dalam syarikat suka ke tak? Anda pun tahu jawapan dia. Nampak tak? Tapi saya memaksa diri untuk developing people skill sehingga orang boleh suka kepada quality assurance engineer ni ataupun auditor ni. Kan? Saya ingat lagi ada seorang tu Kak Ina nama dia. Mata dia besar kan. Mata dia besar. Orang panggil dia Kak Ina mata. Kan? Dia panggil saya bukan Umar tapi dia panggil saya Mai. Saya datang ke tempat dia. Nak beramah mesra je, bukan nak audit pun kan. Dia tengah buat kerja, dia tengah dengan assemble dengan dia punya essay kan. Nak hantar ke quality assurance sebagai end product. Okey. Mai, kau jangan datang nak audit aku, Mai. Nampak tak? Okay. So, saya dah sangat selesa sehingga kan operator pun dah selesa, supervisor pun dah selesa dengan saya, tuan-tuan. Okay, baik. Kita dah join masyarakat kan. Okay. Untuk hal kematian kan. Cuba kita tengok penggali kubur. Penggali kubur, ya Allah Rabbi. Kita tengok selamba je. Toing, toing kan. Idak lah bunyinya toing, toing. Tapi dia cangkul. Kita try. Kadang-kadang kita try. Allah, sakit belakang. Sakit belakang. Kan. Tengok pakcik tu umur dia 58, tuan-tuan. Umur 58, kurus kerding tapi badan dia keras lah. Penggali kubur, nampak tak? Penggali kubur, dia dah selesa dah buat kerja tu. Dia bermula dengan paksa, kemudian biasa, kemudian selesa kan. Dekat kariah saya ni ada seorang nama Haji Hadi, tuan. Haji Hadi. Haji Hadi ni dia kaki dia sakit di jalan macam ni. Macam tu. Tak adalah teruk sangat macam tu tapi boleh dah berjalan laju. Cuma jalan dia tu bukan macam orang normal kan. Kaki dia ada sakit. Sakit yang kekal. Tuan-tuan, Haji Hadi is consistently coming to solat fardu berjamaah. Rumah dia dengan surau dalam 700 ke 800 meter. Jauh kan. Tapi dia berjalan. Dia berjalan. Allahu Akbar. Kerana apa? Dia merasa kesusahan tadi sebagai lazat. Iaitu dia selesa dengan rumah Allah dan dia melupakan kesakitan dia. Dan akhirnya Allah Ta'ala memberi kekuatan kepada kedua lutut dan kaki dia. Walaupun keadaan macam tu, dia boleh datang ke surau. Kita yang ada kereta, ada motor ni, selalu tak pergi surau. Atau tanya pada diri sendiri kan. Tuan-tuan, for those out there, siapa yang runner? Betul tak runner? Sekarang ni ramai orang berlari. Fun run 5 km. Apa benda run 10 km. Kemudian HM half marathon 21 km. Kemudian FM full marathon 42 km kan. Runner, cuba tengok runner kita pun pelik. Macam mana kau boleh lari 5 km? Aku Allah 1 km. Tuan-tuan, something is better than nothing. Okey, dia bermula dengan, kalau paksa tadi, dia bermula dengan apa tau? Okey, untuk coach daripada background runner ni, dia bagi tahu apa tau? Bermula dengan pakai kasut jogging, keluar rumah, berjalan 10 minit, balik, dah. Itu je. Okey, macam saya sendiri, alhamdulillah saya boleh cakap benda ni pasal saya buat. Okey, saya bermula dulu dengan dulu masa kecil dulu lepas sekolah menengah masa kat universiti dulu gila lari main bola apa semua kita kuat lah. Lepas tu dah masuk kerja 10 tahun kan. Dah tak main bola sangat, kaki pun dah injured dah. Sekarang ni running balik. Saya bermula hari tu dengan 1 km. 1 km. Paksa. Lepas tu dah selalu 1 km selama sebulan, 2 bulan, lari tengok boleh 2 km tuan-tuan. Kan? So mula biasa. Last 3 km dah selesa dah. Macam mana nak buat daripada rumah tu ataupun daripada mana-mana tempat kita berhenti tu, kita pergi Tasik ke apa, set 1.5 dapat 3 km. Lah hari tu dapat 4 km. Dah selesa dah. Akhirnya 4, 5, 6. Masa saya kira 1 km dulu, saya tengok kawan lari 7 km, 12 km. Macam mana hampa lari ni? Hampa makan apa ni? Nampak tak? Tu. So runner ni dia consistently developing stamina. Sebenarnya tuan-tuan pun boleh buat. Sama juga dengan amal ibadah. Kan? Sama juga dengan Quran, sama juga dengan tahajud, sama juga dengan Allah Subhanallah. Kan? Ini dah masuk fasa selesa. Okey, dalam runner kan sekarang ni alhamdulillah saya boleh lah pergi 6 7 km, boleh dah tahu basah dah baju kan. Okey, baik. Dalam dunia runner ni ada satu quotes yang dia banyak quotes lah, kata-kata yang memberi semangat kan. Okey, respect the training, respect the distance. Iaitu, tolong disiplin jaga waktu training kita dan jangan kurang kilometer. Jangan anda dah sampai 5 km, anda mula lari 1 km balik. Itu kalau nak sustainkan anda punya energy, tak apalah. Tapi,
Biasakan 5 km, 5 km. Itu sebab lama-lama develop. Ada kawan kita tengok macam lah, kurus ketik. Dia masuk full marathon, 42 km. Subhanallah. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Orang yang baik, orang yang bagus ni, kan, orang yang konsisten adalah dia improve amal soleh dia, ahsanu amala, ke tahap yang terbaik. Bahasa Arab kalau ada hamzah di hadapan perkataan tu, dia menunjukkan yang sifat sesuatu itu paling kuat. Kabir, besar. Akbar, paling maha besar. Allahu akbar, kita takbirkan akbar, Allah yang maha besar. Okey, hasan, hasan baik, ihsan berbuat baik, ahsan paling baik, the best of the best of the best. So nak jadi the best, kita perlu frequently developing. Okey, so imam, contoh imam kan, imam bila mereka berada pada tahap selesa, okey, tu sebab imam, maka dia alhamdulillah bacaannya baik, dia dah tak kekok kan, tak kekok. Cikgu bila dia dah biasa, dia tak kekok kan. Ada seorang cikgu ni kan, dia diserah pada dia kan, budak yang paling bermasalah sekali. Dia masuk dalam bilik, dia bawa budak tu, dia lampang ni budak tu, bam sekali. Kau nak belajar ke tak? budak tu dia suka main motor, dia suka rempit, malam dia pergi bantu meniaga ikan bakar, datang sekolah, tapi datang lambat, mengantuk, tidur suka hati, tak hormat guru. Datang seorang cikgu disiplin ni, bawa dalam satu bilik, dia tak tunjuk kawan ramai tau. Baguslah, IQ dia tinggi, dia lampang sekali budak ni, bam! Kau nak belajar ke tak? Nampak tak? Kau nak belajar ke tak? Budak tu tak kejut, kena lampang. Bapak aku pun tak lampang kan? Bapak aku pun tak lampang aku. Lepas tu, sekarang ni kau tak buat hati, kau boleh lampang aku. Kan? Dia pergi lempang dia cikgu tu, bam sekali. Okey, sekarang fair. Saya lempang awak dah lempang saya. Kan? Okey, baik, saya nak develop awak menjadi orang. Saya pernah jumpa orang paling teruk daripada awak, sekarang ni jadi businessman yang berjaya. Nampak? Dia petik dan dia sparks motivasi ke dalam diri budak tu. Dipendekkan cerita, hari ni budak tu berada di university. Nampak tak? Ni dah berada pada tahap yang selesa. Penjual nasi lemak ke, penjual pasar malam ke, kan, pemimpin ke. Bila mereka berada pada tahap selesa, insya-Allah mereka tidak lagi kekok dan mereka, tetapi ingat dalam masa yang sama, jangan kita terperangkap dengan penyakit hati, iaitu kita merasa besar. Baik. Ini bonus kepada siapa yang mengikuti tazkirah ni. Paksa, biasa, selesa. Akhirnya Allah Ta'ala akan menganugerahkan kepada anda satu kompetensi ataupun kecekapan dalam pembinaan sahsiah ataupun amal saleh ataupun kemahiran-kemahiran bekerja dalam organisasi, iaitu jika anda tak buat perkara itu, anda rasa seksa. Anda rasa seksa. Tuan-tuan cuba tengok orang merokok. Buka puasa dengan apa? Kan, saya tak buat assumption dah, tapi saya ada tengok perokok berbuka puasa dengan rokok. Kan, sebelum sahur tu, aku kena qada ni, satgi tak dapat rokok ni sampai maghrib. Kan, maka sahur dia. Kan. Ada orang berbuka puasa dengan rokok. So perokok tegar di sana, bulan Ramadan ni sebenarnya bulan yang baik untuk anda berhenti merokok sebenarnya. Saya tak merokok, saya tak boleh cerita lebih-lebih lepas rokok ni. Kan? Tapi cuba tengok orang tak dapat rokok ataupun fasa dalam paksa diri untuk berhenti merokok, dia kadang-kadang dia gigil. Dia gigil. Kan? Dia gigil tak dapat rokok. Kenapa? Tak dapat rasa seksa. Kan? Orang yang suka travel, saya suka travel, bawa kereta kan. Ni musim PKP ni, Allah. Rumah kedai runcit surau, itu je. Kan? Rindu tak nak balik kampung jauh-jauh? Rindulah nak travel. Saya suka travel. Saya sangat suka travel. Kalau dapat steering kereta tu, ni selesa. Ini semua selesa. Betul tak? Selesa. Kemudian kalau saya tak buat, dia rasa macam alah, tak seronoknya. Nampak tak? Okay, kita buat program culture transformation program dalam beberapa jabatan, yang seperti yang saya cakap tadi, dan juga syarikat-syarikat swasta. Kita inculcate satu core value. Nama dia Think Big. Core value ni apa? Nilai trust yang perlu disubscribe oleh semua staff dalam satu organisasi in order for them
to think standardized thinking ataupun mindset untuk sama-sama memberi yang terbaik kepada company. Dia ada innovation, dia ada integrity, ini semua core value, nilai trust. Okey, kita ambil salah satu core value, think big, berfikir besar, memikirkan sesuatu yang besar. Okey, baik. Ambil satu saja. Cuba tengok Okey. Saya nak sambung yang tadi ni, tak buat rasa seksa. Okey, salah satu company yang di bawah seliaan konsultansi kami ada buat culture transformation program untuk Think Big ni. Think Big ni antara inisiatif dia ialah setiap pekerja bila mula melakukan sesuatu, fikir impak besar. Technician mesin, bila dia sebelum awak tipu bacaan mesin ataupun bacaan skala pada mesin itu, cuba fikir apa impact pada produk yang akan sampai pada end customer. Fikir dulu. Fikir tu habit yang perlu di-develop. Paksa, biasa, selesa, dan kalau tak buat, seksa. Seksa tu dalam bentuk apa? Dia ada impact dalam hidup kita. Nampak? Ini yang kita cuba tangga yang mudah ni, iaitu fasa-fasa paksa, biasa, selesa dan juga tak buat seksa ni. Kita boleh ikut dengan secara perlahan, inconsistency. Kan? Cuba tengok kita buat lagi beberapa inisiatif dalam organisasi, dan kita membuat tagline happiness, kan? Happiness equals to apa? When we talk about happiness, kegembiraan. Apa maksud kegembiraan? Dalam organisasi ada satu perspektif. Bukan saya cakap ini fix kegembiraan sebenarnya terletak dalam hati. Islam bagi tahu kegembiraan terletak dari hati. Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Grateful. Being grateful adalah kegembiraan. Tetapi cuba tengok one of perspective from consultation side. Happiness equals to progress. Tuan-tuan, kalau anda hantar anak baca Quran, kemudian hafalan dia bertambah baik lebih daripada anda, seronok tak? Seronok kan? Bahagia tak? Bahagia kan? Happiness. Bila dapat achieve some KPI, seronok tak? 2019, 2020 anda set KPI yang lebih tinggi, sales dan sebagainya. Kemudian anda achieve, seronok atau tidak? Happiness equals to progress. Kalau tak buat, rasa seksa. Subhanallah. Saya ulang semula. Kita punya tangga bermula dengan paksa, kemudian kita akan biasa, dan kemudian selesa, dan akhirnya kalau tak buat, rasa seksa. Subhanallah. Alhamdulillah. Di dalam bulan Ramadan, ayat yang paling terkenal dalam bulan Ramadan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Tuan-tuan, wahai orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Kan? Diwajibkan ke atas kamu berpuasa seperti mana kaum yang terdahulu berpuasa. Moga-moga kamu menjadi orang yang bertakwa. Tengok ayat ni ada 3 pecahan. Ya ayyuhalladzina amanu, input di dalam bulan Ramadan ialah orang beriman. Seruan, ya ayyuhalladzina amanu. Kutiba alaikumus siyam, diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Dalam puasa ni, cuba tengok dalam puasa ni kita melalui beberapa proses mujahadah dan ditarbiyah oleh Allah Ta'ala. Proses input, proses, kemudian ada output dia apa? Input dia orang beriman, proses dia apa? Kutiba 'alal ladzina min qablikum. Proses dia apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Subhanallahil azim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ini proses, kan? Kemudian outcome dia apa? Hasil output dia apa? La'allakum tattaqun. La'alla ni moga-moga, harapan. Ayat daripada Allah Ta'ala, harapan untuk kita menjadi orang bertakwa. So outcome besar Ramadan, setelah kita paksa, biasa, selesa, tak buat seksa. Tak buat seksa ni ialah takwa. Suka saya untuk mengambil definisi takwa daripada Sayyidina Abu Bakar alaihissalam. Kan, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar bagi tahu takwa seumpama kamu berjalan di atas bara api, kan, kamu berjalan di atas laluan yang berduri, kamu berhati-hati jika ada kawasan berduri kamu tak pijak. Maksud kata, jika nak buat dosa, hati-hati. Jika nak buat dosa orang tak nampak, cakap pada diri, hati-hati, jangan buat, Allah Ta'ala perhati. Nampak? Takwa ni ialah kemampuan and ability to remind yourself,
Because ihsan ialah keadaan di mana kamu beramal seolah-olah Allah dapat tengok. Allah tengok kamu. Kalau kamu tak dapat rasa macam tu, ihsan adalah seolah-olah kamu berhadapan dengan Allah. Kan? Jika tak dapat rasa macam tu, anggaplah Allah melihat kamu, tu ihsan. Ihsan, seorang yang keluar daripada Ramadan, dia insya-Allah dia akan mendapat takwa dan mendapat ihsan. Subhanallah. Okey, baik. Fasa peningkatan tadi, kalau orang tanya, apakah proses? Kan? Apakah proses untuk jadi baik dalam bulan Ramadan ni? Maka saya ulang sekali lagi dan lagi dan lagi dan lagi. Kita mula dengan paksa, kemudian dia akan jadi biasa, kemudian akan dah mencapai tahap selesa dan akhirnya jika anda tak buat, rasa siksa. Inilah tingkatan di mana ahli Quran. Kalau tak baca Quran, dia rasa tak selesa. Kalau sehari tak sedekah, dia rasa lain macam. Kalau sehari tak bagi makan kat jiran, dia rasa macam kurang sangat. Kalau seminggu dia tak call mak ayah dia rasa Allahu Akbar. Kalau sebulan dia tak WhatsApp langsung kan kawan-kawan dia tanya khabar, dia rasa macam kekurangan sangat. Ini tingkatan yang menjadi target kita. Subhanallah. Dalam organisasi kita outcome kita selalu war-warkan fokus pada anda punya KSA. K apa? Knowledge. S apa? Skill. A apa? Attitude. KSA. Kat mana kita nak develop? KSA. Knowledge, skill, kemahiran dan juga A, attitude. Okey, baik, moga-moga apa yang saya kongsikan, maaf dalam 40 minit juga ni, bermanfaat. Alhamdulillah. Tu kalau trainer ni dapat mic, orang cakap tak boleh berhenti. Minta maaf sangat. Minta maaf atas segala kesalahan, kesilapan yang mungkin datang daripada kesengajaan ataupun ketidaksengajaan saya. Moga Allah Ta'ala lindungi kita daripada bercakap yang tidak benar dan tidak bermanfaat. Semoga kita mendapat takwa di dalam bulan Ramadan. La'allakum tattaqun. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.